ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada petang ini kita dapat bersama sekali lagi menyambung bacaan dan pembelajaran kita. Hari ini di kitab Safinatun Najah kita di muka surat 62 yang bahagian bahasa Arab, 63 bahagian bahasa Melayu. Kita sekarang masuk pada yang bawah. Syarat-syarat Syarat-syarat Jumaat itu 6. Jumaat kan? Ya, betul Ustaz. Baik, insyaAllah. Kita baca dulu yang bahagian bahasa Arab di sebelah kiri. Muka surat 62 tengah-tengah. Berkata pengarang rahimahullah, Faslun fi syurutil jumu'ati. Bahasa Arab ni kalau sebut perkataan Jumaat, kita sebut Juma. Orang Arab sebut Jumu. Mimnya baris depan. Syurutul jumu'ati sittatun. An takuna kulluha fi waqti zuhri. Bahasa Arab zuhri maknanya zuhur. Zahri maknanya dada belakang ni. Namanya zahri. Wa an tuqama fi khittatil baladi. Wa an tusalla jama'atan. Wa an yakunu arba'ina ahraran dhukuran balighina mustawtinina. Wa alla tasbiqaha wala tuqarinaha jumu'atun fi tilkal baladi wa an yataqaddamaha khutbatani. Baik, kita lihat pada terjemahan di sebelah kanan muka surat 63 bawah. Syarat-syarat Jumaat. Syarat-syarat Jumaat itu ada 6. Yang pertama, hendaklah kesemua perbuatan solat dengan khutbah. Kalau kita solat Jumaat, ni orang lelaki lah khususnya. Kalau orang perempuan hampir kata tak pergilah sembahyang Jumaat. Walaupun boleh kalau mereka nak melaksanakan. Kalau di sebahagian sahabat keluarga kita yang kalau pergi ke Tanah Suci, bila sembahyang Jumaat, hari Jumaat, mereka pergi juga jemaah perempuan. Sebahagian kawan kita yang berada di Madinah ketika sembahyang Jumaat, mereka pergi juga jemaah perempuan, jemaah kita Malaysia. Kerana mungkin belum ada pengalaman solat Jumaat di Malaysia dan tempat kita pun lebih mengutamakan ruang yang terhad itu, keutamaan dia kepada lelaki. Maka kita mungkin sebahagian besar daripada kita masa kat Malaysia tak pernah berkesempatan selama hidup sembahyang Jumaat. Tapi bila sampai di satu tempat, tempat tersebut memberikan ruang, ada kesempatan untuk orang perempuan sembahyang Jumaat. Maka ada sebahagian jemaah kita dia pergi juga sembahyang Jumaat. Ni perempuan lah kalau perempuan. Maka bila dia pergi juga sembahyang Jumaat, maka dia dapatlah pengalaman. Cuma dia nak kena tahu, salah satu daripada perkara-perkara yang penting dalam solat Jumaat ialah apa syarat-syarat sah solat Jumaat tu. Jadi syarat yang pertama kata ulama iaitu mestilah semuanya. Apa maksud semuanya? Solat dia mesti dibuat dalam waktu zuhur, khutbahnya juga dibuat dalam waktu zuhur. Jadi kata pengarang, solat Jumaat adalah solat fardu yang paling utama dan berjemaah ketika mengerjakannya adalah solat jemaah yang paling utama. Ada sebahagian ulama kata itu yang paling utama. Kerana solat Jumaat ni disebutkan
adalah pemberian khusus yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan umat-umat terdahulu tak ada anugerah. Umat terdahulu dia ada solat yang harian macam kita 5 waktu ada. Tapi yang mingguan khusus dikatakan hanya diberi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebahagian ulama memasukkan solat Jumaat itu sebagai pengkhususan yang ada, keistimewaan yang ada dalam umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kan ada beberapa keistimewaan. Contohnya apa? Umurnya lebih pendek berbanding umat terdahulu, tetapi dapat peluang untuk digandakan amalan seperti umat terdahulu. Umat terdahulu umur dia panjang 100 tahun, 600 tahun, 800 tahun, ada sampai ke 1000 tahun. Tapi mereka tak ada gandaan amalan macam kita. Lailatul Qadar mereka tak ada. Yang ada gandaan-gandaan banyak mereka tak ada. Jadi kita ada umat Nabi Muhammad. Contoh. Kedua, contohnya umat terdahulu tidak ada disyariatkan tayamum. Mereka ada wuduk cara mereka, tapi bila tak ada air, mereka kena tunggu sampai ada air untuk beribadah. Manakala kita, umat Nabi Muhammad, ada special sikit Allah beri, iaitu ada gantiannya, namanya tayamum. Tayamum ni ganti untuk wuduk pun ya, ganti untuk mandi wajib pun ya juga. Jadi itu khas umat Nabi Muhammad. Contoh yang lain, kalau kita boleh tengok, contoh yang lain khas umat Nabi Muhammad, umat terdahulu tak ada, iaitu tempat solat. Tempat solat. Umat terdahulu, bila mereka nak solat, mereka kena solat di tempat yang memang dibuat khas untuk solat. Maknanya kalau dia musafir, dia kena cari tempat yang dibina untuk buat solat. Barulah diberi solat. Tapi berbeza kita, umat Nabi Muhammad SAW, kita boleh solat di mana-mana sahaja. Dekat pasir boleh, lantai boleh, padang boleh, tanah boleh, tepi pantai boleh, hatta dasar lautan pun. Kalau kita boleh solat pun jawapan dia boleh, tak kisah. Itu cerita tentang solat. Jadi adalah salah satu daripadanya ialah ni yang sedang kita bicarakan ni, iaitu namanya apa? Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad atas kita asbab daripada baginda Nabi sebagai umatnya, kita ini ada yang namanya anugerah solat Jumaat. Sama juga kita ni wa nahnu akhirun as-sabiqun. Kita ini adalah orang yang paling akhir dari segi kronologi kehidupan manusia. Kronologi susunan atur waktu dan masa. Dari segi kronologi kita yang paling akhir, umat yang terakhir. Tapi as-sabiqun, tapi kita yang paling awal. Paling awal nanti yang dipersilakan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu semua maknanya keistimewaan lah jadi umat Nabi Muhammad. Jadi Jumaat, sebab tu ulama kita sangat memuliakan hari Jumaat dan mengajak kita supaya muliakan hari Jumaat. Sebab di dalam hari Jumaat, bila kita memuliakan, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Ada kesan dia, ada pengaruh dia. Orang yang memuliakan, yang menyantuni hari Jumaat, kita akan tengok berbeza peribadi dia, keadaan hidup dia, cara fikir dia, nasib yang terkena kepada dia. Kita akan tengok mesti ada beza. Orang yang memuliakan hari Jumaat. Pengalaman saya sedikitlah dengan salah seorang orang yang saya sifatkan sebagai orang alim, orang soleh, iaitu dengan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin dalam kebanyakan ketika, kalau di tempat pengajian dia lah, bukan pengajian umum lah, tapi di ma'had dia ke, di tempat pengajian dia, kalau hari Jumaat tu hampir-hampir dia tak kasih pelajar-pelajar untuk pergi main bola. Budak-budak, dia kata dia jangan main bola, bukan haram. Jangan main takraw, bukan haram. Jangan mandi-mandi kat sungai, tak payah. Dia bukan kata janganlah, tak payahlah, tak payah semua tu. Tapi kata dia hari ni hari Jumaat, kalau boleh kita fokus kepada perkara yang wajib dengan yang sunat saja. Main bola salah ke? Tak salah. Tapi dari segi peraturan, kerana mereka dalam proses dididik, maka Tuan Guru Syekh Nuruddin ni lebih nak menerapkan kalau hari Jumaat, kalau boleh kita fokuskan muliakan dia setiap saat waktu yang berjalan tu, kalau boleh benda tu sama ada benda yang wajib atau yang sunat. Jadi kalau kamu buka kitab, kamu buat ulang kaji hafal, benda tu wajib menuntut ilmu, kamu jalan. Yang tu wajib, jalan.
Sebab hari ni hari Jumaat, kita muliakan. Kemudian nak buat apa lagi? Benda yang sunat, nak ziarah orang soleh, ziarah saudara mara. Boleh, pergilah ziarah. Sebab tu hari Jumaat kita fokus nak buat benda yang sunat. Kalau ada benda wajib lagi yang belum kita buat, dia nak macam itulah bentuk dia. Tujuan dia nak menerapkan supaya tujuan dia memuliakan hari Jumaat. Jadi bila kita nak solat Jumaat, antara syarat sah dia yang pertama, mestilah khutbah dan solat itu dilaksanakan dalam waktu zuhur. Jadi tak boleh sebelum, tak boleh terlepas kepada waktu asar. Baik, ada sebahagian ulama menyatakan bahawa solat Jumaat ini juga bila diwajibkan? Diwajibkan solat Jumaat ni bila? Bismillah. Sebab kalau solat 5 waktu itu diwajibkan ketika malam Isra' dan Mi'raj. Lebih kurang 1 tahun sebelum hijrah kan. Sebelum hijrah lagi sudah diwajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Sebahagian ulama kita menjelaskan bahawa masa tu juga disyariatkan solat Jumaat. Cuma belum dapat didirikan. Kerana keadaan kat Mekah ketika itu tidak memungkinkan, tidak membolehkan keadaan tu nak mendirikan solat Jumaat. Dan Jumaat itu didirikan, dikatakan di Madinah Al-Munawwarah selepas daripada itu. Kerana solat Jumaat ada syaratnya. Baik, sekarang ni kita kena lihat pula. Saya tengok balik semula, syarat nombor 1, hendaklah kesemua perbuatan solat dan khutbah Jumaat itu dilakukan dalam waktu zuhur. Baik, yang kedua kita tengok, hendaklah didirikan Jumaat itu di dalam kawasan negeri, mukim ataupun nama dia qaryah. Itu nak baca macam mana tu? Muka surat 60, bukan qaryah. Nama dia apa? Qaryah. Saya lebih suka kalau perkataan qaryah tu dieja dia QARYAH supaya orang tak baca qari'ah. Kalau qari'ah tu lebih merujuk kepada pembaca Al-Quran, pembaca. Jangan qari'ah. Qari'ah. Itu. Tapi cara baca yang bagus kita sebut qaryah. Qaryah tu maknanya kampung. Dalam satu kawasan tu hendaklah didirikan Jumaat itu dalam satu kawasan negeri ya. Baik, yang ketiga, hendaklah dilaksanakan secara berjemaah. Hendaklah solat Jumaat itu didirikan secara berjemaah. Kita lihat, solat hendaklah didirikan secara berjemaah. Berniat jemaah mesti dilakukan oleh makmum kerana dia seorang makmum. Manakala imam juga wajib untuk niat berjemaah ketika mana dia mengimamkan solat Jumaat. Kalau solat biasa tak apa. Hari tu kita dah belajar kan. Kalau orang sembahyang zuhur, imam dia tak niat sebagai imam. Dia niat seperti mana biasa sembahyang. Tetapi makmum dia niat sebagai makmum. Sah tak jemaah tersebut? Sah. Sah tak solat imam? Sah. Sah tak solat makmum? Sah. Kenapa? Sebab imam dia itu tidaklah wajib niat menjadi imam. Walaupun dia imam, dia sedang diikuti oleh jemaah. Ada 3 orang jemaah belakang dia. Tapi dia taklah wajib niat sebagai imam. Kalau dia nak dapat pahala berjemaah, maka dia niatlah sebagai imam. Kalau dia tak niat sebagai imam, solatnya masih sah. Tapi makmum walau macam mana cara sekalipun, makmum kalau nak jadi makmum, wajib niat sebagai makmum. Tak kiralah solat tu solat fardu ke zuhur, ataupun solat fardu yang difardukan berjemaah seperti Jumaat, atau solat sunat yang disunatkan berjemaah iaitu hari raya, ataupun solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah, contohnya solat tahajud. Kalau jadi makmum, jawapan dia dalam 4 keadaan ni, semua makmum kena niat sebagai makmum. Sebab makmum ni kerja dia mengikut.
Jadi bila mengikut, dia mesti ada ikrar awal. Dia mesti ada niat awal-awal lagi. Masa takbiratul ihram lagi, dia dah lintaskan dalam hati dia, memang dia tu sebagai makmum. Bila dia declare betul-betul ngikut, dia terikat dengan perjanjian tu, dia kena ikut orang yang dia nak ikut, iaitu imam tersebut. Tak kira solat tu fardu yang tidak difardukan berjemaah, contohnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, ataupun solat fardu yang difardukan berjemaah, iaitu solat Jumaat, atau solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah, iaitu solat tahajud contoh, ataupun solat sunat yang disunatkan berjemaah, iaitu solat hari raya contoh Idul Fitri. Jadi itu makmum. Cuma imam, imam tak apalah. Tapi kalau untuk solat Jumaat, syarat yang ketiga ni, hendaklah mereka itu mesti dilaksanakan solat Jumaat itu secara berjemaah. Sebab itulah dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ada syarat-syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama, solat Jumaat tu jadi fardu ain, yang pertama kepada orang Islam. Jadi orang kafir tak wajib. Yang kedua, dia adalah kepada lelaki. Orang lelaki. Jadi orang perempuan tak wajib. Tapi orang Islam lelaki yang macam mana? Orang Islam lelaki yang merdeka. Merdeka. Baik, yang merdeka tu pula yang macam mana? Yang keempat, orangnya adalah orang yang bermukim. Yang bermukim. Mukim ataupun berada dalam kota tertentu. Ataupun orang yang musafir, dia berada kat tempat tu, tujuan dia nak stay lebih daripada 4 hari. Tak masuk hari masuk dengan hari keluar, dia dikira mukim. Maka dia tu dikira sebagai orang yang wajib solat Jumaat. Dan pada masa yang sama, tidak ada halangan sakit, tidak ada halangan wabak dan sebagainya, ataupun hujan, maka dia wajib solat Jumaat. Contoh, saya musafir pergi ke Kuala Lumpur. Saya musafir hari ni. Hari ni hari apa? Hari Rabu. Saya musafir, sekarang ni petang saya dah sampai Kuala Lumpur. Berapa hari saya nak stay kat Kuala Lumpur? Saya ingat saya nak balik minggu depan. Kerana saya ada beberapa urusan, saya nak stay seminggu kat sana. Jadi saya akan duduk di KL, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Rabu saya nak balik semula ke JB. Baik, sekarang ni ada 3 status diri saya. Sama ada saya ni mustautin, atau saya ini musafir, atau saya ini adalah mukim. Bila saya berada sekarang ni di Senai, saya nak tahu sekarang saya ni wajib tak sembahyang Jumaat ni. Sebab nanti saya kena buat keputusan bila hari Jumaat tu saya kena pergi sembahyang Jumaat ke, ataupun saya tak payah pergi pun tak apa. Sebab sekarang dah fasa 4. Dah tak ada halangan, semua orang masjid dah ikut kapasiti. Dan saya ada kewajipan untuk bersegera menuju ke masjid ke, ataupun saya boleh relax dekat hotel tempat saya menginap. Tapi saya dah buat keputusan, dah ada pasang niat, hari ni hari Rabu, sekarang saya dah sampai KL pukul 3 petang. Rabu depan baru saya nak balik. Maknanya saya nak tengok macam mana keadaan saya. Masa saya belum bertolak pagi tadi, pukul 8 pagi, saya dekat Senai. Saya ni dikira sebagai orang yang mustautin. Orang yang memang duduk di Senai, isytihar diri memang nak tinggal di Senai, dan inilah tempat di mana saya berada, walaupun saya menyewa. Kemudian saya buat keputusan nak pergi musafir. Bila saya nak musafir ke Kuala Lumpur, yang pertama, kita tengok niat yang minggu lepas. Kita punya niat kita nak stay kat sana berapa lama. Kemudian berapa jarak saya dengan Kuala Lumpur, lebih 2 marhalah. Apa tujuan saya ke Kuala Lumpur? Mengurus urusan kerja, jadi harus saja musafir, tak salah. Dan kemudian saya pun musafir. Bila saya keluar daripada Senai, start daripada mana saya dah mula boleh jamak dan kasar, pakai lencana musafir, bila saya keluar daripada Mukim Senai. Bila keluar je Mukim Senai, saya masuk saja kawasan Sedenak, maknanya saya dah mula boleh jamak dan kasar. Senai pergi Sedenak tak boleh jamak kasar. Tapi kenapa dekat Sedenak saya dah boleh jamak dan kasar? Saya dah sampai Sedenak, dah boleh jamak kasar sebab
saya tujuannya nak pergi KL. Tapi kalau semalam memang saya nak jumpa kawan dekat Sedenak. Semalam hari apa? Hari Selasa, hari Isnin. Saya nak jumpa kawan saya kat Sedenak. Saya cuma pergi Sedenak. Senai, naik ke Sedenak. Saya tak boleh jamak kasar. Kenapa semalam dengan kemarin pergi Sedenak tak boleh jamak kasar? Tapi hari ini boleh pula jamak dengan kasar dekat Sedenak. Ceritanya bukan Sedenak isu dia. Isunya ialah masa kamu di Sedenak semalam, kamu memang nak pergi Sedenak, tak sampai 2 marhalah. Tapi hari ni hari Rabu, kamu dah boleh jamak dan kasar di Sedenak kerana walaupun kamu berada di Sedenak, tapi kamu sekarang berada dalam keadaan musafir, tujuan dia nak pergi Kuala Lumpur. Bila dah sampai KL, pendek cerita, kita pun musafir, pakai lem tab musafir, sampai Keroh boleh jamak kasar, sampai Seremban boleh jamak dan kasar, sampailah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kat mana? Kat Ceras. Jadi masuk kawasan Ceras. Masuk je kawasan Ceras, adakah ketika saya sampai di Ceras tu, saya sampai pukul 3, adakah saya masih boleh jamak dan kasar? Jawapan dia tak boleh. Kenapa tak boleh? Kita kan musafir. Tak boleh bukan kerana sebab KL tu jauh. Tapi dah jadi tak boleh kerana kita niat nak stay di situ lebih daripada 4 hari. Oh, habis member kita ni, yang satu kereta dengan kita ni, dia nak stay kat Ceras ni 2 hari je. Lepas tu dia akan balik. Saya yang akan stay seminggu. Untuk dia, dia boleh jamak dan kasar. Jadi kalau saya duduk kat hotel tu bersama dengan dia, maka dia bolehlah jamak dan kasar, maka saya tak boleh. Walaupun pergi dengan kenderaan yang sama, mungkin juga menginap di hotel yang sama, tapi hukumnya berbeza. Kemudian saya masa tempoh tu ada Rabu kan, besoknya Khamis, sekali lusanya hari Jumaat. Lusanya hari Jumaat, kawan saya ni, dia bertolak Rabu sama dengan saya, Khamis dengan Jumaat dia stay dengan saya di Ceras, Sabtu dia nak balik. Maknanya dalam tempoh ni, Rabu dia dikira musafir, Khamis dia dikira musafir, Jumaat dia adalah seorang yang musafir, Sabtu dia nak balik JB. Maknanya dia adalah orang yang musafir. Bila kena hari Jumaat, oleh kerana statusnya adalah seorang yang musafir, maka dia tak wajib solat Jumaat. Untuk dia, dia tak wajib solat Jumaat sebab dia musafir. Name tag dia masih lagi musafir. Berbeza dengan saya. Walaupun saya duduk di bilik dengan dia, hari Khamis kami satu bilik, satu hotel lah maknanya. Mungkin dia bilik sebelah, saya satu hotel dengan dia. Kemudian hari Jumaat tu, untuk diri saya bukan status saya mustautin tak, saya bermustautin di Senai. Saya musafir tak, sebab saya sudah pun sampai KL, nak lebih daripada 4 hari stay di situ. Maka saya pakai name tag satu lagi, nama dia bermukim. Maka kalau saya ni mukim, maka orang yang seperti saya tetap juga wajib solat Jumaat. Jadi bila hari Jumaat, saya kenalah turun kat bawah lobi hotel, pergilah cari Grab car, search masjid terdekat, lalu pergilah ke masjid untuk melaksanakan solat fardu Jumaat. Ke atas saya hukum dia wajib sebab saya adalah orang yang bermukim. Kawan saya tu, dia tak, dia adalah musafir. Walaupun kami pergi KL Saing, tapi masing-masing ada niat yang berbeza. Saya nak stay Rabu sampai Rabu depan, dia cuma nak stay 2 hari saja. Hari Sabtu esok dia akan pulang. Tapi kalau dia nak laksanakan Jumaat ni, dia nak laksanakan Jumaat juga, jawapan dia boleh saja, tak masalah. Cuma ceritanya ni wajib ke tak wajib dia solat Jumaat. Jadi kalau kita ke KL ke mana, kita nampak ada orang tak solat Jumaat, wallahualam, pada dasarnya kalau tak solat Jumaat ni buruk lah, sangat buruk. Akan dicap hatinya dengan satu cop, sebagai orang yang tak elok lah kita sebutkan, orang fasik. Tapi itulah cerita dia. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada nombor 3 tadi. Hendaklah dilaksanakan secara berjemaah. Dan jemaah yang perlu dilaksanakan minimum adalah 40 orang. Minimum adalah apa? 40 orang. Jadi sebahagian ulama mengatakan berniat berjemaah
hanya disyaratkan sekurang-kurangnya pada rakaat yang pertama itu berkekalan, sehingga sujud yang kedua dalam rakaat yang pertama. Senang cerita rakaat pertama lah. Oleh itu, apabila jemaah berniat solat Jumaat berjemaah pada rakaat yang pertama tersebut, kemudian dia mufarakah pada rakaat yang kedua, sah Jumaatnya. Ini cerita permasalahan ni kalau jumlah dia ngam-ngam 40 orang lah. Tapi di masjid kita, sebab itu masa musim pandemik hari tu kan, bila jemaah dihadkan hanya 40 orang kan, masjid kena betul-betul pilih orang yang menepati ciri 40 orang yang dikira berjemaah Jumaat tu. Sebab dia bukan kira hanya ada 40 orang saja. Mestilah orang tu orang lelaki 40 orang. Mestilah orang tu orang yang sudah apa? Kita sebut sudah balik, bukan budak-budak, dewasa saja. Mestilah orang 40 orang ni orang yang sah solatnya. Mestilah 40 orang ni orang yang mustautin di situ, bukan orang musafir. Kalau orang musafir dia solat Jumaat, dia boleh solat Jumaat tapi tak boleh dihitung dalam 40 orang yang dikira tu. Jadi perkara-perkara macam itulah akan diambil kira ya. Contohnya, ni ada satu contoh disebut dalam satu kitab. Kitab tersebut adalah kitab Nailur Raja. Ni contoh gambaran. Kita ambil gambaran dulu. Nanti lama-lama kita faham sikit-sikit. Tak apalah, walaupun mungkin kita kata, Ustaz, kalau kita cerita tentang Jumaat ni, kita bukannya pergi sembahyang Jumaat. Tak apa. Dia bukan soal kita pergi ke kita tak pergi. Dia bukan soal kita wajib ke kita tak wajib solat Jumaat. Bukan itu saja. Tapi dengan memahami sesuatu hukum, walaupun tak ada kaitan dengan kita, kita pun tak berada di situ dan tak ini. Tetapi insya-Allah dengan kemahiran membiasakan dengar hukum hakam tu, dia akan menajamkan dan mencerdaskan otak kita. Itu sebahagian kata guru kami dulu. Contohnya lah orang lelaki. Apa kes dia nak belajar pasal haid nifas. Dia tu haid pun tak pernah ada. Nifas pun tak pernah ada. Istihadah lagi tak ada lah. Saya tak pernah ada haid. Demi Allah memang tak pernah. Kalau tak percaya, kena percaya juga. Wajib percaya. Saya tak pernah didatangi darah haid. Saya tak pernah didatangi nifas. Nifas lagi tak pernah lah. Ngandung tak pernah, nak nifas apa? Saya tak pernah didatangi istihadah. Tak pernah. Tapi kenapa kita belajar? Mungkin kita kata untuk keperluan isteri kita, anak perempuan. Tapi kenapa kita yang kena belajar? Kenapa tak suruh isteri kita saja belajar? Sebab belajar ni, walaupun benda tu tak ada kaitan dengan kita, tapi ada kaitan dengan urusan agama, maka dia akan berkah. Kita belajar sesuatu yang kita ingat macam tak ada secara kaitan langsung dengan kita tu tak ada, tapi bendanya kita tak nampak kebaikan barakah dia. Dengan sebab kita memahami persoalan haid, Allah akan buka ilmu-ilmu kefahaman persoalan lain nanti di masa akan datang. Dengan sebab kita memahami, padahal kita tak ada kaitan. Sama juga solat Jumaat. Ini orang lelaki kena faham, orang perempuan tak payahlah. Bukan macam tu. Tentang kita tak melaksanakan kerana tidak menjadi kewajipan kepada kita, kita wanita, itu satu sudut, kita tahu. Tapi insya Allah ilmu yang berkaitan agama, kalau ditekuni dengan baik dan ikhlas, pasti Allah akan bukakan hijab kefahaman untuk perkara lain pula, insya Allah. Kita ni dapat banyak kefahaman tentang satu perkara, kadang asbab daripada kita faham satu perkara yang lain. Cuba kita perhatikan, macam mana kita boleh faham dalam bab wuduk sebagai contoh. Rupanya kuncinya kita dulu faham tentang apa yang pernah kita belajar di sekolah agama. Padahal masa kita belajar kat sekolah agama tu kita ingat, alah, ilmu ni biasa, benda ni kita dah tahu. Rupanya dengan sebab ilmu yang kita belajar di sekolah agama itulah bila kita belajar kitab Qalbun Salim ni kita faham. Ada orang yang dia tak pernah belajar kitab sekolah agama, dia tak pernah belajar bab wuduk. Bila kita cerita tentang bab yang kat kitab Safinatun Najah, Qalbun Salim pula. Kitab Safinatun Najah ni, dia jadi macam berat dia rasa. Dia tak boleh nak faham. Kenapa dia tak boleh nak faham? Sebab dia belum ada asas sesuatu yang lebih mudah yang dia pernah dengar. Dia tak pernah dengar. Jadi dia rasa berat. Tapi bagi kita, Alhamdulillah. Sebab tu saya sebut, kadang-kadang kita dapat satu ilmu kefahaman asbab daripada ilmu kefahaman lain yang pernah kita dapat suatu ketika dulu. Jadi kita harap-harapkan mudah-mudahan ilmu tentang solat Jumaat ni
menjadikan kita anak tangga penting untuk kita dapat faham kepada ilmu yang lain pula. Mudah-mudahan. Macam itulah cara kita meletakkan prasangka yang baik pada ilmu yang Allah anugerahkan pada kita. Walaupun secara zahir nampak, ini solat Jumaat, orang lelaki, aku perempuan. Sama juga kalau orang lelaki berpandangan, ini bab haid nifas, biar orang perempuan. Contohnya macam kalau besok insyaAllah akan datang bila dah ada balik kursus haji kan. Kursus haji yang dibuat oleh tabung haji. 17 siri, 13 siri, 11 siri kan. Salah satu minggu tu kan berkaitan dengan haid, haid, istihadah dan perihal wanita. Kursus tu, nanti kadang sebahagian orang lelaki dia tak datang. Dia kata tak apalah, ini untuk orang perempuan aja. Sebenarnya orang lelaki kena datang juga. Untuk dia tahu juga, oh rupanya macam ni, oh rupanya keadaan dia macam ni, macam ni. Datang lah. Bukan kerana sebab itu. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat yang banyak, insyaAllah. Baik, ni ada satu contoh yang saya nak cakap tadi tu. Apabila kita dah kumpul 40 orang yang cukup syarat sembahyang Jumaat ni, contohlah kalau kat tempat tu memang ada 40 orang saja termasuk imam. Apabila ada salah seorang daripada 40 orang itu batal solat dia. Jumaat minimum 40 orang, tapi seorang batal, solat dia batal. Dia berhadas sebelum dia sempat bagi salam. Maknanya solat Jumaat minimum 40 orang. Jadi 40 orang ni dia kena jaga betul-betul tau. Daripada takbiratul ihram sampai bagi salam. Jangan ada yang buat masalah ke, slack ke, ada buat batal ke. Kalau batal, maknanya solat dia tak dapat berlangsung sebanyak 40 orang dari awal sampai akhir. Maknanya awal 40 orang, tapi tiba-tiba di tengah-tengahnya jadi 39 orang. Sebab seorang terkentut, contoh. Kalau berlaku macam itu, macam mana? Contohnya berhadas sebelum sempat memberi salam. Maka batallah solat Jumaat, semua jemaahnya batal walaupun mereka telah pun memberi salam dan telah pulang ke rumah masing-masing. Ini contoh kitab dalam kitab Nailur Raja. Ini kalau kes yang sembahyang Jumaatnya hanya 40 orang lah. Tapi kalau sembahyang Jumaat yang biasa di tempat kita, insyaAllah kalau ada seorang batal, ada lagi 3,000 orang, ada lagi 1,000 orang yang solatnya berlangsung, sudah pun melepasi jumlah minimum 40 orang, tak masalah. Jadi, sebab itulah ada teka-teki yang pernah disebutkan, ada seseorang yang berhadas di masjid, tetapi orang yang ada di rumah pula yang batal solatnya. Ini merujuk kepada keadaan tadilah. Jadi, ada teka-teki dalam kitab fiqah macam ni. Saya bagi tahu jawapan dulu baru bagi tahu teka-teki dia. Ada satu keadaan, satu masjid tu yang sembahyang 40 orang. Apa syarat 40 orang ni? Dia mesti lelaki, mesti dah baligh, mesti sah solat Jumaatnya, dia mesti mustautin, mesti cukup syarat. Maka imam dah cek ada 40 orang, imam pun start khutbah. Khutbah, lepas khutbah solat Jumaat. Lepas solat Jumaat, ketika mengimamkan solat Jumaat, 40 orang, tiba-tiba salah seorang daripada jemaah tu kentut. Batal. Tapi dia tak cakap. Dia tak cakap. Masa solat tu dia tak cakap. Lepas solat pun dia tak cakap. Bila dah habis solat, orang semua dah balik bersurai dah ke rumah, baru dia ke depan dia tanya dengan imam. Assalamualaikum Tuan Imam. Waalaikumsalam. Ya, Mam, tadi saya sembahyang Jumaat jadi jemaah imam. Tadi imam dah tanya, adakah semua sini lelaki? Saya jawab lelaki. Adakah sini semua baligh? Ya, saya jawab baligh. Adakah sini semua memang duduk sini mustautin? Kami pun jawab semua sekali. Saya pun follow lah imam. Imam kata, okey, ya. Lepas tu apa cerita? Lepas saya dah follow imam tu, saya dah jadi makmum. Tiba-tiba, masa dekat tahiyat akhir tu, duduk je tahiyat akhir, saya terkentut lah imam. Wallah, awak terkentut. Saya terkentut. Jadi saya batal lah wuduk saya. Awak kalau dah terkentut, memang jelas awak pun tahu awak terkentut. Batal lah wuduk awak. Kalau batal wuduk awak, batal lah solat Jumaat awak. Kalau batal solat Jumaat awak, maka batal lah solat Jumaat kita semua ni 40 orang tadi. Kenapa seorang batal tu semua batal? Sebab solat Jumaat wajib berjemaah minimum 40 orang. Jadi dia ada kait, setiap orang tu dia dikira sebagai satu tim, satu pasukan. Satu batal melibatkan semua.
secara berjemaah tu. Jadi kalau gitu, kawan-kawan yang tadi tu, jemaah lain tadi tu, yang tadi yang dah balik, dah sampai rumah, maka automatik, walaupun dia tu batalnya dekat masjid, tetapi kawan-kawan yang kat rumah tu, yang dah sampai rumah ni, yang dah naik motor dah balik ni, mereka pun terus dikira solat Jumaatnya batal. Itu cerita asal dia. Cerita dia punya asal dia. Jadi, dalam kitab fiqh ni adalah satu teka-teki. Jadi dalam kitab fiqh ni adalah satu teka-teki. Apa teka-tekinya? Ada satu kes, iaitu ada seseorang yang dia berhadas di masjid, tetapi orang yang kat rumah yang batal solatnya. Jadi apa dia? Dia ada satu teka-teki dalam kitab fiqh macam itulah. Jadi jawapan dia apa? Itulah tadi, iaitu perihal solat Jumaat cukup 40 orang, yang mana ada satu orang dia batal solat, kemudian baru dia bagi tahu imam, akhirnya kawan-kawan lain yang dah kat rumah semuanya dikira batal solat Jumaatnya. Kalau masih dalam waktu zuhur, mereka boleh kalau nak buat semula. Kalau tidak, dah tak sempat, dah terlepas waktu asar, jawapannya mereka laksanakan solat qada zuhur. Ustaz, Baik. nak tanya lah Ustaz. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ustaz, kalau misalan syarat Jumaat ni mesti 40 orang kan Ustaz. Dalam keadaan negeri kita ni kan, lagi-lagi dalam keadaan COVID, mestikah kita ambil genap-genap 40? Tak boleh kan ambil macam misalan untuk mengelakkan kejadian macam tadi tu berlaku, kita ambil 45 ke, 46 ke. In case lah salah seorang ni macam terbuang angin ke apa ke. Kalau selain daripada keadaan yang tak ada COVID, memanglah ramai kan. Tapi kalau betul-betul dia kata satu masjid tu kapasiti dia 40. Tapi takkan ambil 40 sekali terjadi macam keadaan yang Ustaz ceritakan macam tu Ustaz. Alamak, susah Ustaz, semua batal solat Jumaat dia. Orang kalau terkentut, orang tak nak mengaku Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Boleh ke dia ambil 45 orang ke? In case lah macam standby ke macam itu. Satu cadangan yang bagus ni. Wah, Ajar Rabita dah boleh memaham dengan keadaan dan merasai kepentingan perkara tersebut. Dan itulah yang pernah berlaku di tempat kita, di negeri Johor dalam tempoh sebelum ni sikit. Iaitu ada satu fasa dibenarkan 40 orang, tak termasuk AJK Masjid. Jadi AJK Masjid secara rasmi 12 orang. Pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha, timbalan setiausaha. Kemudian ada 8 dia punya AJK dia lah. Jadi dia 12 orang ke 15 orang, silap saya gitulah. Dia ada jawatan-jawatan yang memang organisasi rasmi, mana-mana masjid asas dia macam tu. Jadi katalah ada 12 orang. Jadi mereka bagi peluang cukupkan 40 orang, tidak termasuk AJK masjid. Maknanya kalau 12 tu ada, tambah 40 orang jemaah, kira-kira mereka akan gerakkan solat tu dalam jumlah 52 orang. Itu memang langkah yang berhati-hatilah pada hemat pemerhatian kita. Itu langkah hemah yang berhati-hati supaya nak jaga-jaga daripada apa yang Hajar Rabitah ada sebutkan tadi, iaitu bimbang kalau seorang batal ke, dia terkentut ke, ataupun dia cakap dia kentut. Kalau dia cakap dia kentut, tak apalah, dia seorang yang batal, orang lain teruskan solat, dia patah balik ambil semayang, orang lain dah habis semayang, maka dia boleh solat saja solat zuhur, tak ada masalah. Yang penting baki lagi 52 orang tu, ataupun 54 orang tadi tu, sebab 40 campur 12, 52. Jadi seorang terkentut, ada 51 orang, dan 51 orang tu masih kekal lagi boleh teruskan semayang Jumaat tanpa ada rasa ragu-ragu tentang sahnya solat Jumaat mereka. Alright. Baik, bagus. Seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pergi kepada syarat yang keempat. Kita sebut syarat yang ketiga, tapi kita dah merayap sikit pada syarat yang keempat. Tapi tak mengapalah. Syarat yang keempat. Solat Jumaat itu hendaklah solat itu disembahyangkan Jumaat itu, hendaklah yang mendirikan sembahyang Jumaat itu 40 orang. Lelaki penduduk tempatan mustautin yang baligh lagi merdeka. Baik, kita pergi dulu. Yang pertama mustautin.
40 orang ni kalau kita nak kira, kita kena pilih yang mustautin. Okey, contoh. Bagus juga kita dah cerita tadi. Saya tadi pergi mana tadi? Yang seminggu tu? Bismillah. Pergi KL Ceras. Ceras. Masya Allah. Boleh ingat tu Ceras. Allahu Akbar. Terima kasih sebut Ceras. Tu Ceras. Saya sekarang kat Ceras tau. Contoh. Saya dah bertolak hati Rabu. Semalam Khamis. Hari ni Jumaat. Saya pun sampai masjid. Tiba-tiba saya sampai masjid. Masjid cakap, hari ni kita hadkan oleh kerana pandemik COVID-19. Hari ni kita hadkan hanya 40 orang saja. Jadi masjid nak pilih 40 orang tu dia kena pilih orang yang macam mana 40 orang. Adakah dia nak pilih orang yang handsome saja? Kalau handsome, sure lah saya terpilih. Contoh. Contoh aja, jangan marah. Contoh. Dia pilih macam mana? Atas dasar apa? Adakah dia nak pilih macam mana? Dia nak kena pilih orang yang dikira sah 40. Jadi dia nak pilih apa? Pertama lelaki. Lelaki. Yang kedua dia nak pilih orang yang dah balik. Saya dah balik. Yang kedua dia nak pilih orang yang merdeka. Saya bukan hamba abdi. Saya boleh dipilih. Yang ketiga tu dia nak pilih. Mesti dia pilih 40 orang tu orang yang mustautin. Orang yang duduk Ceras tu. Orang yang kat situ. Bukan musafir, bukan mukim. Saya ni yang datang ni memang wajib sembahyang Jumaat. Tapi saya musafir ke, mukim ke, mustautin. Masa di Ceras tu. Betul. Saya mukim. Saya mukim. Jadi, masjid pun buat pilihan. Dia buat pilihan, dia panggil. Yang satu tu nama dia Haji Sotong. Haji Sotong memang duduk Ceras. Yang kedua Haji Udang. Udang duduk. Haji duduk mana? Haji siapa nama? Saya nama Haji Udang. Udang apa? Udang Galah. Udang Galah. Baik Haji duduk mana ni? Alamat rumah saya ni kat penalan saya. Okey baik. Haji masuk bilangan 40. Lepas tu Haji apa pula? Haji Ikan Sepat. Haji mana? Saya Haji Ikan Sepat. Baik Ikan Sepat. Haji duduk mana? Saya duduk jalan belakang ni. Baik Haji masuk. Nak kira ni nak cari yang mustautin. Jadi last sekali dah cukup 40 orang, saya pun cakap dengan masjid, Haji, Tuan Imam, saya ingat nak sembahyang Jumaat. Dia kata, awak daripada mana? Saya daripada Senai, Johor. Oh, tapi awak ni musafir ke? Saya memang musafir. Tapi untuk di sini, saya dekat Ceras ni, saya seminggu. Dari segi fiqahnya, saya mukim lah. Saya wajib sembahyang Jumaat. Lepas tu dia pun bincang-bincang dengan pengurusi. Kita bagilah seorang je lebih, tak apa lah. Kalau apa-apa masalah kepada dia pun jemaah kita yang penting boleh sah. Okeylah dia kata, awak boleh masuk lah. Dia pun bagi saya masuk. Jadi saya pun masuk. Jadi jumlah dia 41. Baik, okey tak masjid tu nak on sembahyang Jumaat berjemaah? Okey. Sebab apa? Sebab dia dah cukup 40 orang. 40 orang yang cukup syarat, okey. Saya ni 41 ni, saya ni ada lebih tu. Saya memang wajib sembahyang Jumaat. Tapi saya tak dihitung dalam jumlah 40 orang yang mesti dia cukup syarat. Saya tak dihitung masukkan. Yang penting, tapi saya ada kat situ. Maka saya sembahyang lah. Kerana dah dibagi ruang, saya pun sembahyang. Tak ada masalah, saya sembahyang saja. Kalaulah kata tengah sembahyang, saya terkentut. Tiba-tiba saya terkentut. Terkentut pula tahiyat akhir, baru nak duduk terkentut. Saya pun keluar daripada berjemaah. Saya pun pergi bilik air. Saya pun nak ambil uduk. Bila saya ambil uduk, baliklah. Orang dah habis sembahyang. Dah tentu tahiyat akhir. Nak pergi ke tandas saja, dah tak sempat. Jadi, orang yang 40 orang yang tengah sembahyang tu, jawapan dia, dah lah dia cukup 40 orang. Pada masa yang sama, 40 orang tu semuanya cukup syarat. Jadi, dia boleh teruskan saja sembahyang. Semua sembahyangnya sah. Saya seorang saja yang batal dan saya seorang saja yang kena menggantikan solat Zuhur. Macam itulah keadaan dia. Contohnya macam tu Baik. Kemudian nombor 5. Hendaklah nombor 5 apa kata pengarang? Hendaklah jangan mendahului Jumaat atau serentak dengan Jumaat yang lain dalam satu qaryah. Apa tujuan sembahyang Jumaat? Tujuan sembahyang Jumaat salah satunya nak menyatukan umat Islam. Jadi sebab tu dinamakan jami'. Jami' maknanya tempat yang masjid
tempat yang ada solat 5 waktu, namanya jami'. Bila dibuat Jumaat, kita panggil jami'. Dalam bahasa Arab, kalau masjid yang dibuat solat Jumaat, disebut dengan ingatkan ada yang bertanya tadi. Baik. Baik. Baik, bila ada satu Minta diorang offkan mic lah. baik. Saya ingatkan ada ni. Baik, ceritanya kita pun solat Jumaat. Bila kita bersolat Jumaat tu, masuk kepada yang kelima, hendaklah mendahului. Apa tujuan Jumaat? Jumaat ni sebenarnya nak menyatu padukan orang Islam, nak mempertemukan orang Islam, nak kumpulkan di satu tempat. Jadi dulu, pada zaman terdahulu, bila ada satu masjid tu dibuat Jumaat, maka disebut jami'. Nanti ada masjid-masjid lain yang sekitar dia, yang kita sebut masjid juga, tapi tidak dipanggil jami', kerana dia tidak didirikan sembahyang Jumaat. Kalau istilah kita ni macam surau lah. Jadi nanti bila sembahyang Jumaat, semua jemaah-jemaah yang daripada masjid-masjid sekitar yang tak ada Jumaat tu dikumpulkan buat, sebab dia tu berada dalam satu kawasan, satu qaryah. Jadi di antara syaratnya janganlah satu kawasan tu sampai ada 2 masjid yang bersaing, kecuali kalau kawasan tu berlainan, berbeza, ataupun dia ada persempadanan, ataupun dia ada keperluan kerana masyarakat populasi dia terlalu padat. Yang itu semua kena rujuk kepada pejabat kadi dan jabatan mufti. Mereka yang buat pertimbangan dari segi syarak tu, macam mana, boleh tak ada masjid satu lagi di satu tempat, ataupun memadai dengan satu masjid, yang lain-lain tu semua akan berhimpun di satu masjid sahaja. Dan yang keenam, bila solat Jumaat tu, hendaklah Jumaat itu didahulukan dengan 2 khutbah. Kita kalau sembahyang Jumaat, beza sikit dengan solat hari raya. Kalau solat hari raya, khutbah dulu ke sembahyang dulu? Kalau solat hari raya, pernah sembahyang hari raya, Idul Fitri, Idul Adha? Solat dulu, Ustaz. Sembahyang dulu, Ustaz. Betul, kita solat dulu, lepas tu kita mengikuti khutbah hari raya kan. Dan kita ni dikira, ni ada yang tulis ni, mustautin ni nak dikira apa? Mustautin kalau kita isytihar memang kita nak duduk situ, terus kita dikira orang yang bermustautin dekat situ lah. Tak perlu, kalau secara undang-undang lainlah, mustautin tetap di negara tu selepas 5 tahun ke, lepas 10 tahun ke, nak dapatkan PR ke apa kan. Tapi kalau yang ni, bila kita memang dah isytihar nak pindah ke situ, nak duduk di situ, maka kat situlah kita namanya terus dikira sebagai bermustautin dekat satu tempat. Jadi beza Jumaat. Jumaat dia khutbah dulu baru solat. Kalau sembahyang hari raya, solat dulu baru khutbah. Kalau solat gerhana bulan dengan gerhana matahari, kita solat dulu ke khutbah dulu? Siapa ingat? Kalau solat gerhana? Solat dulu, Ustaz. Solat dulu. Kita solat dulu. Bila masuk je, dia dah mula gerhana saja, kita pun solat dulu. Lepas dah solat dulu, kemudian kita dengar khutbah. Bila dengar khutbah berkenaan dengan gerhana dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi, tapi kita kan kalau sembahyang Jumaat kan 40 orang. Tapi baru-baru ni kita ada mengalami satu keadaan yang mana sembahyang Jumaat tetap juga on, tapi masa tu mungkin tengah pandemik, tengah kemuncak, tengah dalam keadaan yang sangat banyak. Tapi Jumaat yang dilakukan tu lebih sedikit, lebih rendah daripada 40 orang. Berapa orang hari tu? Siapa yang ingat? Dekat masjid masing-masing. Ingat tak? Berapa orang? 12. 12, Ustaz. 12. Bagus. Maknanya kita alert jugalah, walaupun bukan kita yang pergi sembahyang Jumaat dan bukan kita yang wajib, tapi kita dengar 12. Sebenarnya 12 tu diambil daripada mana? Ustaz, kita alert sebab hati kita sakit. Allah. Ramai-ramai. Yelah, sebab
sekarang ni saya dah jadi satu risau balik sebab bila saya pergi sembahyang Jumaat, saya sangka baiklah bila dah 90% lebih populasi dah ambil vaksin. Jadi saya fikir hanya sebahagian kecil yang tak ambil, tapi yang tak ambil tu janganlah terus kita kategorikan sebagai anti vaksin. Sebenarnya tak ambil macam-macam sebab. Ada yang anti, ada yang lupa, ada yang takut, ada yang tak pandai, ada yang pernah ada pengalaman bila dia kena inject dia jadi fobia, ada efek, ada yang sebab mengandung, macam-macam lah. Jadi sebab dia macam-macam. Jadi kalau 10% yang tak vaksin tu dipecah-pecahkan lagi kepada beberapa kategori, mungkin hanya kecil je yang tak suka ataupun anti lah kepada benda tu. Taklah, bukan itu yang kita nak cerita. Tapi kita nak faham secara sederhana lah. Jadi kita letak prasangka baik, kebanyakan orang dah vaksin. Tapi sembahyang Jumaat dalam 2-3 minggu ni, ketika Johor dah di fasa 3, sekarang dah fasa 4 lah. Saya tengok masa saya sembahyang Jumaat, masih banyak lagi kenderaan kat luar depan masjid tu. Sebab depan masjid tempat saya solat tu dia traffic light. Jadi masa kami sembahyang Jumaat tu, dengan kenderaan yang banyak berjalan, dengan wallahu alam, mungkin yang jalan tu semua non-Muslim agaknya lah, wallahu alam, kita pun tak tengok satu persatu. Tapi dengan banyaknya kenderaan ketika khutbah Jumaat, dengan banyaknya kenderaan yang ketika solat Jumaat sedang didirikan, dalam keadaan saya tengok masjid yang berjarak belakang masih ada ruang yang boleh dimuatkan lagi, saya bimbang keadaan kita yang hari tu, yang 6 bulan, yang 8 bulan yang lalu, sudah mula sebahagian orang yang imannya lemah, dia dah terbiasa untuk tidak sembahyang Jumaat dalam keadaan tak merasa apa-apa. Jadi bila saya keluar je daripada masjid, habis saya sembahyang Jumaat, saya terus, oleh kerana saya ada berebut sikit nak kejar satu perkara, ada urusan. Jadi lepas saya bagi salam, saya terus solat sunat ba'diyah, saya terus keluar daripada masjid. Masjid tu ada buat solat hajat, tapi saya terpaksa angkat kaki dulu kerana ada urusan. Saya terus menuju ke kereta tempat saya parking. Saya nampak di warung depan daripada tempat kereta saya parking tu ada warung. Ada lebih kurang dalam 5 orang lelaki dewasa yang zahirnya muka dia muka Jawa macam saya, sedang duduk, depannya ada pinggan tapi baru selesai makan, baru nak minum air. Kira-kira macam kalaulah 5 minit tak sempat kot. Kira-kira macam dah lama duduk situ lah. Tapi tak nampak masa sembahyang Jumaat. Jadi tak boleh nak tuduh dia tak sembahyang Jumaat. Tapi orangnya semuanya 5-5 tu umurnya atas daripada umur saya. Jadi saya terfikir sesuatu. Apakah dia tak sembahyang Jumaat? Satu. Tapi tak nampak. Kita dah selesai sembahyang Jumaat. Yang kedua, dia pakaian t-shirt biasa. Yang kedua, kalau dia tak sembahyang Jumaat, sebab apa? Yang ketiga, mungkin kerana vaksin ataupun kerana memang dah tak kisah dah. Dia buat sembahyang Jumaat ni macam sembahyang yang lain lah. Maknanya dulu orang buruk-buruk dia datang seminggu sekali. Sekarang yang buruk-buruk pun orang langsung tak datang. Dengan Jumaat-Jumaat tak datang. Jadi kita bimbang kebiasaan yang dianggap macam tak apa-apa tu sebelum ini dah menjadi satu bahan ketidakfahaman orang Islam sehingga dia dah tak kisah tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi kita risaulah. Lepas ni kerja keras kena dibuat. Maknanya kita kena kempen dalam ceramah ke ataupun di halayak umum yang tak ada kaitan dengan ceramah pun, kita kena beritahu betapa penting menjaga urusan solat dan pada masa yang sama menjaga solat Jumaat, insya-Allah. Baik, kenapa 12 orang? 12 orang ni kalau selain daripada mazhab Imam Syafi'i, sebagai contoh mazhab Maliki, Imam Malik berpendapat bahawa jika ada cukup 12 orang selain daripada imam, cukup 12 orang, maka cukup untuk melaksanakan solat Jumaat. Jadi mungkin negeri di tempat kita ni, khususnya saya yang berada di negeri Johor, mungkin mereka ambil pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh 12 orang. Mereka sesuaikan juga dengan pendapat dalam mazhab lain yang membolehkan 12 orang. Maka nak menjaga daripada wabak tu kalau tersebar berisiko lebih besar, maka mereka mungkin atas sebab itu dia ambil jumlah 12 orang. Jadi kenapa tak 18? Kenapa tak 23? Kenapa tak 25? Kenapa mesti jumlah dia nombor dia 12? Kenapa 12?
Kalau nak sikit pun kenapa tak 10.30 ke, 9 ke, kenapa 12? Kerana ada beberapa sebab yang macam itulah. Tapi apa pun keadaan kita, yang penting sekarang ni kena promosikan semula, kena kempenkan semula supaya orang memberi komitmen terhadap pelaksanaan solat. Baik Kemudian kita nak pergi sikit satu tajuk yang ke hadapan. Satu Ustaz tajuk. tanya. Ya, saya. Sekarang ni sembahyang Jumaat dah boleh kan? Dah boleh? Betul. Habis bagi orang-orang yang bekerja tu terkejar-kejar nak sembahyang Jumaat ni, ada yang terlepas khutbah tu macam mana pula keadaan dia? Oh, kalau terlepas khutbah, sembahyang Jumaat dia masih sah. Sembahyang Jumaat dia masih sah, tak ada masalah. Boleh. Okey. Jadi kalau macam kalau ada orang ni sebab betul soalan tu betul dan tepat dengan keadaan sekarang. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab sekarang Zuhur cepat, betul kan? Zuhur cepat. Zuhur cepat. Jadi ada orang yang office dia sekarang dah naik 100%. Kemudian office dia bagi kelepasan 12.30. Azan 12.53 contoh ataupun 12.55. Dia ada masa 25 minit. 12.30 tu bukan maksud 12.30 terus terkeluar daripada pintu office. Jawapannya 12.30. Dia tutup komputer dulu. Berapa? 12.35. Turun kat tempat parking dah 12.40. Kan? Start aja kereta ke gini dah 12.45. Sangkut dekat traffic light dah 3 minit nak keluar daripada kawasan tu. Sampai kat masjid 10 minit dah 12.55. Dah azan dah. Sampai dengar azan masa kereta bergerak. Masa dia parking tepat pukul 1. Contohnya. Bila dia sampai kat situ ini, tengok khutbah dah mula. Tak mengapa. Kalau khutbah dah dimulakan, dia sampai lambat sikit pun tak mengapa. InsyaAllah solatnya sah, tak masalah. Kalau dia masbuk? Kalau dia apa? Masbuk. Kalau dia masbuk 1 rakaat, nanti dia boleh tambah dengan 1 rakaat. Nanti insyaAllah ke depan sikit lagi kita akan sentuh. Berkenaan dengan masbuk. Bagus. Soalan tu bagus. In case dia tadi terlambat dengar khutbah tapi dapat solat daripada awal. In case kalau dia terlambat pula solat, nanti macam mana? InsyaAllah yang ke depan sikit lagi kita akan sentuh perkara tersebut insyaAllah. Baik, sekarang kita pergi kepada fasal. Fasal. Kita baca dulu bahasa apa ni? Dia punya bahasa Arab dia. Bahasa Arab dia dekat muka surat 62 tapi bawah. 62 bawah. Itu bahasa Arab dia. Baik, faslun fi arkanil khutbataini. Khutbah 1, khutbataini 2 khutbah. Raka'ah 1, raka'ataini raka'atan 1. Salli sunnatal witri raka'atan 1, raka'ataini 2 rakaat. Macam kiblatan, 1 kiblat, 2 kiblat, kiblataini. Masjid kiblataini, 2 kiblat. Sekarang ni khutbataini, khutbah. Arkanul khutbataini khamsatun. Hamdullahi fihima. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 64. Wasallama fihima. Wal wasiyatu bittaqwa fihima. Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Apa makna daripada ni? Tengok muka surat 65. Muka surat 65 fasal. Rukun-rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama, membaca Alhamdulillah. Sebab tu dalam khutbah Jumaat mesti dia sebut situ Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail. Boleh Alhamdulillah. Ataupun Innal hamdalillah. Innal hamdalillah. Maksudnya macam tu. Segala puji bagi Allah. Ataupun sesungguhnya puji-pujian itu bagi Allah. Dia kena sebut first kali itu Alhamdulillah. Pada dua-dua khutbah dia kena sebut. Dan syarat dia mesti sebut dalam bahasa Arab. Dia mesti sebut dengan dalam bahasa Arab. Baik, kemudian kita baca sekali imbas dulu. Yang kedua, membaca selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dua-dua khutbah. Alhamdulillah,
Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Baca. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Mesti ada selawat ke atas Nabi. Kalau tambah lagi baguslah macam dekat khutbah kita. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab sekian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam itulah. Jadi dia nak ajak orang supaya ramai-ramai berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Baik, kemudian nombor 3 kita tengok dulu, berpesan kepada takwa di dalam kedua-dua khutbah. Berpesan kepada takwa ni lafaz dia ialah ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan nombor 1, nombor 2, nombor 3 itu sedikit perhatian, dia kena baca dalam bahasa Arab. Tapi kalau dia terjemah kepada bahasa Melayu, okey saja. Tapi dengan syarat Arabnya kena baca. Contohnya macam Alhamdulillah, dia tak boleh start segala puji bagi Allah. Betul, memang makna dia Alhamdulillah. Tapi kena sebut Arab. Alhamdulillah. Lepas tu dia nak terjemah ke, dia tak terjemah ke, tak apa. Tapi yang bahasa Arabnya ni mesti disebut Alhamdulillah. Sama juga dengan selawat ke atas Nabi. Boleh saja dia cakap selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh, tapi dengan syarat yang bahasa Arab tu kena sebut. Wassalatu wassalamu. Kena sebut yang bahasa Arab dia. Sama juga dengan pesan kepada takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya. Pada masa yang sama menjauhi larangan-larangannya. Boleh saja terjemahan. Tapi yang bahasa Arab tak boleh tinggal. Iaitu pesanan ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Saya berwasiat kepada kamu supaya takwa kepada Allah. Saya juga wasiat wa iyaya. Iyaya tu maknanya saya juga wasiat pesan kepada diri saya supaya takwalah kepada Allah. Faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya yang berjaya adalah orang-orang yang bertakwa. Itu betul-betul yang namanya berjaya. Macam itulah. Dia kena dalam bahasa Arab. Kalau disusuli dengan memberikan terjemah, juga tak jadi masalah. Baik, kita tengok pula yang nombor 4. Membaca ayat Quran di dalam salah satu daripada 2 khutbah tersebut. Dan yang kelima, doa bagi mukmin lelaki dan perempuan bagi khutbah yang kedua. Baik, kita pergi tengok satu persatu insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, kita pergi kepada yang pertama, iaitu sebutan Alhamdulillah. Jadi tak boleh kalau seseorang itu memulakan khutbah itu dengan sebutan La ilaha illallah. Itu bagus. La ilaha illallah tu lafzul kita sebut kalimah yang mulia. Yang mana kalimah itu adalah kalimah yang membezakan di antara orang yang masuk dalam syurga dengan orang yang dikekalkan dalam neraka. Kalimahnya la ilaha illallah. Bagus. Contoh kalimah yang lain, asyukrulillah. Kesyukuran itu adalah bagi Allah. Memang sedap, memang bagus, memang mulia kalimah tersebut. Ataupun kita sebut kalimah yang lain, alhamdulillah, alhamdulirrahman. Segala puji bagi Allah yang maha pemurah. Sebagai contoh. Tetapi untuk khutbah Jumaat, walaupun kalimah-kalimah yang tadi itu mulia, tapi tak boleh. Tak boleh. Dia memang alhamdulillah ataupun innal hamdalillah. Macam tu saja. Segala puji bagi Allah. Tapi kalau tambah hujung, alhamdulillahi rabbil alamin, al-azizil jabbar, al-qawiyil qahhar. Itu tambahan belakang tak apa. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalau orang perempuan jadi jemaah, dia memang tak membaca khutbah Jumaat. Tetapi dia boleh memerhatikan sejauh mana khutbah Jumaat dipenuhi ketika khutbah dijalankan. Ketika mana dia punya syarat-syarat rukun khutbah ni dipenuhi. Kalau bagi orang lelaki pula, terutama imam dan khatib, dia ada tanggungjawab lebih untuk ingat rukun khutbah ni. Makna dia apa?
Kalaulah, contoh. Sekarang mungkin agak moden sikit lah. Yang pertama ada bahan cetak, yang kedua ada bahan elektronik. Sebab saya pernah ada pengalaman sampai kat satu masjid, ingat nak naik khutbah Jumaat. Tiba-tiba masa saya nak naik khutbah Jumaat, pihak masjid bagi tahu teks khutbah tak ada. Teks khutbah tak ada. Mungkin tak sampai ataupun wakil dia belum bawa ke sini ke apa ke. Senang cerita, teks khutbah tak ada. Baik, apa pilihan yang ada pada ketika itu? A, yang pertama, kita pakai khutbah yang bercetak tapi cetakan yang lama. Maknanya yang 2 bulan lepas kalau kita ada simpan kat dalam bilik tu ke, dalam pejabat ke, 2 bulan lepas ke, pakai je lah khutbah yang tajuk dia sedikit umum. Bukan kerana sempena-sempena lah. Kadang-kadang khutbah Jumaat ni dia berdekatan dengan sempena. Contohnya minggu depan hari kemerdekaan. Jadi khutbah tu ada sentuh kesyukuran atas kemerdekaan. Apa kemerdekaan yang sebenar? Adakah kerana lonjak-lonjak suka-suka hibur-hibur saja namanya merdeka? Ataupun merdeka yang macam mana yang akan dikekalkan kemerdekaannya oleh Allah? Kalau khutbah tu janganlah kita ambil. Sekarang musim ni musim lain. Musim lain. Bukan tak boleh, tapi kurang tepat. Jadi cari. Itu pilihan yang pertama. Mungkin ada khutbah menceritakan tentang nikmat persaudaraan dalam Islam. Kena jaga ukhuwah silaturrahim. Itu asbab daripada panjang umur, murah rezeki. Itu umum. Sepanjang masa kita kena jaga silaturrahim. Sepanjang masa kita kena jaga ukhuwah sesama kita. Itu pilihan yang pertama. Cari bahan cetak yang sudah ada. Pilihan yang kedua, kalau tak ada, mungkin teks tu tak ada ke, hilang ke, ataupun masjid jenis tak simpan ke, apa ke. Pilihan yang kedua ialah cetakan elektronik. Ni tengah lagi 5 minit punya cerita ni. Bukan lagi 2 hari. Tinggal lagi 5 minit dan nak naik khatib ni. Jadi pilihan yang kedua yang ada ialah apa? Dekat handphone lah. Cari khutbah Jumaat Negeri Johor, download. Download 1 minit. Dapat teks. Buka handphone. Terus baca yang apa dalam handphone. Sama dengan masjid lain punya teks Jumaat. Sebab bendanya dah ada sekarang. Cetakan. PDF dah ada. Dah dicetak. Dah di apa. Dah di-upload ke internet. Itu pilihan yang kedua. Katalah internet tak ada. Kawasan tu internet tak ada. Nak download tak boleh. Memang tak boleh. Kawasan tu pedalaman ke apa ke. Adalah alasan. Handphone rosak ke, tak boleh baca ke, wifi tak bayar ke apalah, data habis ke. Maka pilihan yang ketiga yang ada apa? Teks tak ada. Langsung tak ada. Yang lama pun tak ada. Maka pilihan ketiga, takkan kita nak kata para jemaah sekian, tunggulah 1 jam lagi sehingga internet semakin okey. Sebab saya tak ada teks khutbah. Takkan kita nak cakap gitu dengan jemaah. Semua orang dah tunggu kat masjid tu. Pilihan yang ketiga ialah kita khutbah Jumaat tanpa teks. Kerana dah memang tak ada pilihan. Tanpa ada baca daripada mana-mana. Tapi kita nak kena pastikan apa tadi tu? 5 lah rukun khutbah ni mesti ada. Kalau tidak, khutbah kita tak sah. Kalau khutbah tak sah, maka jawapannya solat Jumaat tak boleh nak diadakan. Kita nak pastikan khutbah kita sah. Bila nak pastikan khutbah kita sah, dalam kepala kita ada 5 perkara yang aku mesti sebut dalam khutbah. Jangan sampai aku tak sebut dalam khutbah. Yang pertama, aku kena sebut Alhamdulillah pada khutbah pertama, khutbah kedua, bahasa Arab. Yang kedua, aku mesti ada selawat ke atas baginda Rasulullah, khutbah pertama, khutbah kedua dalam bahasa Arab. Yang ketiga, aku mesti pesan supaya ittaqullah, bertakwa kepada Allah dalam bahasa Arab, khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian yang ketiga, aku ambil langkah hati-hati. Baca ayat Quran pada dua-dua khutbah. Walaupun syarat dia salah satu, tapi aku baca dua-dua. Satu ayat Quran dekat khutbah pertama, satu ayat Quran dekat khutbah kedua. Ayat yang kat pertama, ayat Quran dalam khutbah pertama, paling kurang. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Baca dengan terjemahan dia sekali. Maknanya selesai. Khutbah pertama dah sah dah. Sebab dah ada puji, dah ada selawat, dah ada ittaqullah, dah ada ayat Quran. Nanti khutbah kedua,
ada puji-pujian, ada selawat, ada ittaqullah, ada satu ayat Quran, kita nak tegaskan supaya kita takut terlupa. Mana tahu khutbah pertama terlupa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, cukup satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ujungnya mesti ada doa, tapi saya tak hafal doa sultan. Contoh, maka paling kurang mesti tetap juga wajib ada doa pada khutbah yang kedua. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepadamu ya Allah. Itulah. Lepas tu doa yang baki tu, Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai akhir khutbah, jawapannya kita boleh bacalah doa secara umum, apa-apa doa yang baik, jawapannya boleh. Tapi mesti ada sebut untuk juga sekalian muslimin dan muslimat. Pada dasarnya macam tu ya. Baik. Sekarang kita pergi kepada yang nombor 2. Nombor 2, membaca selawat ke atas Nabi SAW pada kedua-dua khutbah. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun yang saya sebut tadi wassalatu wassalam, ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan macam mana kita ni biasanya kalau orang lelaki lah, sebelum khutbah dimulakan, khatib ada bagi pesanan tau. Tuan-tuan dan bukan perempuan, sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, hendaklah kita berhenti daripada berkata-kata tatkala khatib sedang berkhutbah. Pernah dengar? Siapa yang rumah dekat dengan masjid mesti dengarnya. Dia dengar daripada speaker luar. Tuan-tuan, para jemaah sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, hendaklah tuan-tuan berhenti daripada berkata-kata tatkala khatib sedang berkhutbah. Kerana menurut hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya baginda bersabda, barang siapa yang berkata-kata tatkala khatib sedang berkhutbah, walaupun kata-kata dia itu nak tegur kawannya dengan berkata, "Hey, diamlah," sekalipun, maka luputlah pahala Jumaatnya. Oleh itu, hendaklah kita dengar dengan diam serta taat. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat di dunia dan akhirat. Itu kebanyakan. Ada yang pernah tengok kan? Dekat TV ada. Dekat masjid kita ni, hampir semua masjid macam tu lah. Dia pesan. Kalau saya suka tambah sikit lah. Tapi ganas sikit lah. Tuan-tuan, sidang Jumaat dirahmati oleh Allah, hendaklah diam daripada berkata-kata dan jangan tidur. Tapi boleh ke cakap macam tu? Marah orang Jangan tidur. Tidur aja. Boleh tak cakap macam tu? Tak boleh lah orang marah Tapi itulah, kena tukar bahasa lebih. Jangan main handphone. Betul. Kadang orang dia tengah khutbah Jumaat, dia main handphone. Dia tak berbual dengan orang sebelah, tapi dia berbual dengan orang jauh melalui handphone. Main game apa. Khutbah dah start, simpanlah handphone. Tutup terus ke ataupun letak jauh. Tak payah tengok. Beri tumpuan kepada khatib. Kenapa Ustaz, Apanya? Minta maaf Ustaz. Okey, siapa dulu? Silakan. Sila. kalau dia ambil nota khutbah macam mana? Secara umum boleh, tapi lebih baik tidak. Kenapa Padahal ambil nota tu bagus. Ada orang tanya saya, boleh tak dia ambil nota tu? Secara umum boleh saja sebab masih berkaitan, tapi lebih baik tidak sebab menjadi fitnah, orang tak tahu. Dan menjadi fitnah sebab di samping tulis nota, kadang-kadang notification daripada apps yang kita pakai tu ada benda lain sekali masuk. Jadi mengganggu juga. Lebih baik tak apalah. Kita kecuali kalau kita rakam. Kita on saja rakaman audio, kita rakam khutbah tu untuk kita dengar semula, boleh sajalah. Tapi kalau kita menulis begitu, saya untuk konteks hari ini akan datang mungkin, bayangkan satu masjid semua buat gini. Semuanya sedang menyalin apa kata imam. Jadi suasana tu kurang baik. Lagi bagus terus bagi tumpuan, tapi ada rakaman video ataupun audio naik, kemudian nak tengok dan nak catat. Tapi ketika khutbah, fokus saja kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib tu. Itulah cerita dia. Faham. Terima kasih. Ustaz, saya nak tanya, bisa kata macam orang sebelah tu dia signal dengan jari dia kan, so diam macam dekat mulut kan, macam itu tak boleh juga Ustaz
Lebih baik tak payah. Lebih baik tak payah. Saya tak kata tak boleh, wallahu alam, tapi lebih baik tak payah. Maknanya masing-masing kena jaga diri masing-masing untuk diam saja. Sampai satu peringkat apa tahu? Apa sebab kita tegur orang pun tak boleh. Apa sebab dia? Salah satu sebab dia ialah supaya setiap orang hanya fokus kepada diri sendiri dan jangan menarik perhatian orang lain untuk diberi perhatian kepada dia. Macam mana cara saya nak menarik perhatian orang lain kepada saya? Iaitu saya bising. Bila saya bising, cakap-cakap, orang akan beri perhatian kepada saya dengan mengatakan, diamlah, jangan bising. Maknanya saya memprovok perhatian orang. Jadi saya bising-bising. Jadi yang bising pun jangan buat, yang nak menegur orang pun tak payah sibuk, yang ditegur ni pun kena berhenti juga. Jangan memancing perhatian. Oleh kerana sebab dia macam tu, sebahagian ulama kita tak berapa suka kalau orang gerak-gerakkan tabung sedekah ketika khutbah dah dimulakan. Kan ada tabung yang ada roda tu kan. Tabung yang ada roda yang diulur kat sebelah kanan, tolak lagi depan. Jadi satu orang kalau nak sedekah, dia ambil RM5, dia masuk tabung. Lepas tu dia tolak tabung ke kanan. Orang sebelah kalau dia nak derma, kalau tak, dia tolak kemudian orang. Jadi dulu sekejap masa zaman Datuk Tahrir sebagai mufti Johor yang sebelum ni, sebelum Datuk Yahya ni, dia ada keluarkan satu perkeliling. Bila khatib sudah naik ke atas mimbar ke, tak silap saya gitu, ada perkeliling ke semua masjid, maka tabung tu jangan digerakkan lagi. Sebelum tu okeylah. Ataupun selepas daripada selesai Jumaat bolehlah. Tapi bila dah naik khutbah, tabung tu terus tolak kat tepi dinding, dah selesai. Jadi adalah sebahagian orang kata, itu kan peluang orang nak sedekah Jumaat. Betul. Itu kan hari yang baik supaya orang sedekah, takut orang terlupa. Betul. Itu kan sebagai betul. Cuma betulnya tu pada harinya, pada tempatnya. Tempatnya betul? Betul masjid. Harinya betul? Bagus hari Jumaat. Cuma waktu dia, ada satu waktu yang mana keadaan tu kita perlu beri tumpuan hanya kepada khatib. Jadi tabung-tabung, salam-salam orang, beri salam. Sampai khutbah Jumaat kita terlambat, kita bagi salam kat orang. Sampai sebahagian ulama kita, hulur tangan pun dia kata tak perlu. Kita fokus diri kita, duduk terus dengar khutbah Jumaat. Jadi masa tu adalah saya tengok ada surat perkeliling tu. Dia kata supaya tabung tu jangan digerakkan sejurus khatib telah menaiki mimbar. Dah nak mula khutbah Jumaat. Boleh Boleh macam tu? InsyaAllah. Okey Okey, baik, cantik. Kemudian kita dah pergi kepada selawat ke atas Nabi. Soalan saya tadi yang saya nak cerita ni, kalau khatib tu, kita ni tak boleh bercakap-cakap kalau komunikasi kita dengan orang yang bukan selain daripada imam, percakapan kita tu tak boleh. Tapi kalau kita punya sebutan, lafaz, perkataan kita masih berurusan dengan khatib, itu boleh. Contoh, khatib kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, selawatlah kamu ke atasnya. Itu kan suruh tu, dia dah panggil tu orang beriman. Selawatlah ke atasnya. Kita diam dengar, tak nak cakap. Tak boleh cakap. Bukan. Kita sahut, jawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena jawab tu. Dah lah dia baca sebut nama Nabi. Kita kena jawab dengan selawat. Kita jawab dengan selawat tu, kita sembang sesama kita ke kita menyahut apa yang khatib cakap? Menyahut. Kita menyahut yang apa yang khatib cakap. Jawapan ni boleh. Khatib baca, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Amin tu kan bercakap. Tapi amin kita tu berhubungan dengan apa yang dia sedang baca, iaitu doa. Jadi boleh. Selagi mana urusan kita dengan khatib, jawapannya tak masalah. Lebih-lebih lagi kita bukan sembang kosong. Kita buat sesuatu yang disyariatkan. Apa disyariatkan? Bila sebut nama Nabi, selawat. Bila dia berkata berselawatlah kamu, kita pun selawat. Bila dia baca doa, kita sebut amin. Amin. Amin ya Allah. Itu sebutan berkata. Tapi itu bukan berkata-kata dengan nak negur orang sebelah apa khabar ke, bukan. Tapi berkata-kata kita berhubungan dengan apa yang khatib sedang sampaikan. Yang itu jawapannya boleh. Okey, seterusnya.
Kita pergi kepada yang nombor 3. Nombor 3, berwasiat untuk bertakwa, berpesan supaya bertakwa kepada Allah dalam dua-dua khutbah. Dan perlu bahasa Arab. Dia sebut ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Baik. Jadi kenapa dalam khutbah Jumaat tadi kita perlu menyebut nama selawat ke atas Nabi yang nombor 2 tadi? Ulama mengkiaskan bahawa menyatakan bahawa selawat ni tujuan kita khutbah ni untuk mengingatkan manusia mengingati Allah. Antara tujuan khutbah. Sebab tu dia pesan segala puji bagi Allah. Kemudian diingatkan lagi, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian dia baca lagi ayat Quran, ingatkan kita kepada Allah. Dan dia ajak semua orang doa untuk muslimin dan muslimat supaya mengajak kita kebergantungan kepada Allah. Jadi tengah-tengah dalam 5 tu, nombor 2, 1 ni selawat ke atas Nabi SAW. Selawat ke atas Nabi SAW. Jadi dalam pada kita nak mengingati Allah, satu, puji Allah. Yang kedua, yang ketiga, saya lompat satu, puji Allah. Yang ketiga, ingatkan orang takwa kepada Allah. Yang keempat, baca ayat-ayat Allah, Quran. Yang kelima, mintalah kepada Allah. Itu kan tujuan khutbah. Mengajak manusia mengingati Allah. Tapi kenapa selawat ke atas Nabi? Kenapa selawat ke atas Nabi? Kan yang khutbah 5 kan? Rukun dia. Yang pertama, puji Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, bertakwalah kepada Allah. Yang keempat, Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, ayat-ayat Allah. Yang ini, ya Allah, ampunkanlah muslimin dan muslimat. Kan secara umum semuanya khutbah tu tujuan dia memang mengingatkan manusia tentang Allah. Tapi kenapa ada selit tengah-tengah, nombor 2, iaitu selawat ke atas Nabi SAW. Jadi, ulama kita menyatakan di antara hikmah kenapa selawat Nabi juga dimasukkan salah satu juga daripada rukun khutbah, kerana mengingati Rasulullah itu salah satu daripada jalan untuk kita mengingati Allah. Mengingati Rasulullah itu antara jalan penting untuk kita mengingati Allah. Mengingati Rasulullah itu jalan penting. Jadi jalan-jalan penting untuk membawa kita mengingati Allah, salah satunya ialah ingat kepada Rasulullah. Sebab itu, setiap kali kita menyebut lafaz selawat, insya-Allah di dalamnya juga ada kalimah Allah. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Itu nama dia apa? Selawat ke istighfar? Selawat. Tapi setiap kali kita sebut kalimah tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, ada kalimah Muhammad di hujung. Tapi di awalnya ada kalimah Allah ketika mana kita melafazkan Allahumma, ya Allah. Jadi maknanya tidaklah menjadi satu perkara yang menyingkiri bila kita sebut nama Nabi Muhammad, maknanya kita lupakan Allah. Bukan? Sebab mengingati Rasulullah itu adalah jalan penting membawa kita mengingati Allah. Itu kata kunci dia. Mengingati Rasulullah itu adalah jalan penting untuk membawa kita mengingati Allah. Jadi tidaklah bertentangan dengan zikrullah. Ada orang cakap, kalau kita selawat aja, bila kita nak zikrullah? Maknanya dia tak faham apa makna selawat. Selawat dengan zikrullah tidak bertentangan. Kerana setiap kali orang berselawat, mengingati Rasulullah akan membawa. Itu jalan penting untuk membawa seseorang mengingati Allah. Dia bukan dua perkara yang saling bertentangan dan saling menyingkiri, tetapi dia adalah perkara yang berada dalam track yang sama, tujuan yang sama. Itu hikmah lah kenapa selawat ada dalam rukun khutbah. Sedangkan baki yang 4 tu jelas, takwa kepada Allah, 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 Allah dan sebagainya. Baik. Ya. Apa hikmahnya dalam solat Jumaat tu ada 2 khutbah? Kenapa tidak 1? Mesti ada hikmahnya kan, Ustaz? Ada sebahagian ulama mengatakan ia simbol, tapi bukan apa nak cakap bukan, dia simbol kepada ganti 2 rakaat. Zuhur 4, 2 Jumaat 2 rakaat saja. Jadi 2 tu kenapa tak 3? Kenapa tak 1? Simbol kepada 2 baki rakaat yang ada dalam zuhur. Tapi bukanlah dia pengganti.
Bukanlah pengganti. Sebab dia memang solatnya 2 rakaat saja. Dia bukan pengganti. Tapi simbol lah. Jadi dia 2. Tapi sebab utama, wallahu alam. Hikmahnya dia simbol kepada baki 2 rakaat tadi yang ada pada waktu zuhur. Ada pada solat zuhur. Bukan waktu zuhur. Solat zuhur. Wallahu alam. Kasih Baik. Ustaz. Ustaz, Baik. Ya. Ustaz, khutbah 2 ni daripada zaman Nabi lagi dah ada ke? Betul. Memang Rasulullah melaksanakan 2 khutbah. Sahabat Nabi pun 2 khutbah. Sampai ke zaman kita memang sama 2 khutbah. Dalam yang bab khutbah 2 tu sama. Yang beza sikit azan. Di zaman Nabi